Okey, terima kasih Cikgu Komat. Sekarang kita beralih kepada kita nak mengenal pasti matlamat yang bercirikan peers. Baik, soalan saya nak tanya apakah harapan yang Cikgu sandarkan pada akhir pengajaran selepas berlakunya perubahan tersebut dilakukan? Maksudnya apa harapan Cikgu yang Cikgu selepas PDP berlangsung lah? Boleh Cikgu jelaskan kepada saya? Okey, terima kasih Doktor. Saya berharap yang pertama murid-murid memang memahami kita hidup rama-rama. Selain itu, mereka juga boleh memahami kita hidup serangga lain, haiwan lain. Selain itu, mereka dapat menyayangi rama-rama. Mereka faham kepentingan rama-rama kepada persekitaran kita. Mereka tidaklah menangkap buat apa-apa pada rama-rama. Bukan saja rama-rama, selain rama-rama haiwan lain yang tidak bahaya kepada mereka. Kanak-kanak kena memahami yang haiwan tu sangat penting pada mereka. Kalau mereka juga perlu mengenal pasti yang berbisa dengan yang tidak berbisa. Mereka tidak boleh main dengan yang berbisa pula. So saya harap yang kita hidup ni dapat membantu mereka menjaga rama-rama dan serangga-serangga lain. Kalau mereka lihat yang beluncas kat depan rumah, mereka taklah pergi ambil, buang. Mereka akan tahu beluncas ni akan jadi rama-rama satu hari nanti. So mereka akan menjaga beluncas tersebut. Jelas tu ya, Cikgu Komat dah berjaya kaitkan dengan realiti yang kita dah bisa tadi kan, yang kita dah bincangkan tadi. Okey, kemudian saya nak tanya, adakah ini yang cikgu nak jadikan matlamat pengajaran akan datang? Maknanya murid mempunyai sikap menghargai kehidupan, sikap menghargai alam sekitar dalam sains. Adakah ini yang cikgu nak jadikan sebagai matlamat akan datang? Kalau ya, adakah apa kaitan dia dengan DSKP dan sebagainya? Boleh cikgu explain ke? Ya, boleh Doktor. Okey, macam ini dalam DSKP, okey, yang matlamat utama memang memerhati dan menceritakan kita hidup haiwan. Okey, iaitu adalah satu matlamat utama. Selain itu, kita ada dalam macam pendidikan moral, mereka perlu sayang kepada haiwan. So kita akan jadikan ini sebagai matlamat utama dan memupuk, sebab pembelajaran adalah sepanjang hidup. Bukan untuk memahami masa untuk apply dalam kertas untuk masa jawab soalan saja. So saya akan jadikan ini matlamat utama sebab ini dapat membentuk diri mereka. Bukan saja mereka belajar sesuatu yang baru, tapi mempelajari nilai sekali. Mereka dapat mengaplikasikan ini sepanjang hidup mereka. So yang ini saya akan menjadikan matlamat utama dalam PDPR saya. Okey, baik cikgu. Saya rasa kalaulah saya jadi murid cikgu bertuah sungguh, sebab kita faham ya, perkara-perkara begini kita memang kena ajar daripada peringkat pra sebenarnya. Saya rasa matlamat cikgu sangatlah jelas. Boleh diukur, sangat jelas, sangat mudah, memang powerful lah kepada murid, memang cukup menepati peers ya. Okey, yang akhir kita nak tanya, cikgu rasakan daripada 25 murid pra ini, macam mana pencapaian murid yang cikgu nak? Berapa peratus hasrat pembelajaran yang cikgu nak capai berdasarkan kepada yang kita dah bincangkan tadi? Okey, seperti kita tahu semua budak ni mempunyai tahap penguasaan yang berbeza. So dalam 25 orang murid, okey, yang saya pasti tu dalam kelas saya 12 memang orang murid memang bolehlah menyatakan kita hidup rama-rama, kepentingan menjaga rama-rama dan cara mereka boleh menyatakan dengan tepat. Dengan tanpa bimbingan saya mereka boleh bagi tahu selepas aktiviti PDPR. Okey, seramai 8 orang murid, mereka mungkin hanya dapat menyatakan satu cara menjaga, kenapa, satu sebab. Tapi mereka dapat menyatakan 4 peringkat kita hidup ramai-ramai dengan betul. Dan dalam 5 orang, seramai 5 orang tu perlukan bimbingan. Mereka yang budak ni kita perlukan bimbing, guru dengan bimbingan. Apabila saya tanya soalan, dengan soalan mereka dapat menjawab cara menjaga rama-rama kitaran hidup itu. Atau saya tunjuk gambar, dengan tu mereka dapat menjawab. So secara keseluruhan 25 orang murid ni dapat menguasai mengikut tahap masing-masing. Bagus, soalan yang dijawab oleh Cikgu Komat tu satu jawapan, maksudnya cikgu dah dapat menetapkan sasaran berapa peratus yang akan dicapai oleh murid-murid. Tahniah kepada cikgu lah, kerana cikgu telah berjaya menetapkan sasaran dia
dan juga tindakan yang perlu dibuat oleh cikgu lah. Cuma dalam konteks ini mungkin dari segi penilaiannya mungkin cikgu perlu kalau nak menyatakan proses mungkin cikgu boleh lukis gambar, dia orang isikan dia isikan di tempat tu. Ini proses apa, ini proses apa, ini proses apa. Ya doktor, di sini saya juga boleh meminta bantuan ibu bapa. Saya boleh tayangkan di slide tahap tu, tahap ni, okey, budak ni mereka boleh tengokkan budak anak mereka dalam tahap mana. Dengan ni secara keseluruhan saya dapat lihat semua budak. Setiap tahap satu tu mereka boleh jawab 4. Tahap 2, okey, mereka dapat menyatakan 4 dan mereka nyatakan cara menjaga atau cara memelihara ramah-ramah. Ibu bapa pun dapat turut berserta dengan kita sebab mereka dekat dengan budak, mereka dapat lihat dan mereka pun dapat menyatakan anak mereka di mana, dan mereka pun boleh bimbing di rumah untuk mencapai tahap yang lebih kepada kalau anak mereka di tahap 1, mereka boleh bimbing ke tahap 2. Yang ketiga tu lebih kepada lagi tinggi. Sasaran yang ditetapkan oleh Cikgu Tunku Mat tu, okey, saya rasa bersetujulah. Dr. Su, ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada apa-apa. Terima kasih Cikgu Komat. Okay, terima kasih Dr. Suzana, terima kasih Dr. Wan.